finance manager sekurang-kurangnya, ya kan. Dan juga kalau yang syarikat yang small, paling kurang pun adalah finance executive ataupun accounts executive, ya, supaya urusan rekod dan juga urusan-urusan berkaitan dengan kewangan syarikat tersusun. Jadi tak adalah kalau kita macam saya consultant kan, kita pula yang nak kena buat daripada mula from zero, dan mana yang ada account executive atau finance executive tu, saya kena pula ambil masa untuk guide, ya, guide mereka untuk buat financial projections, ya, dan juga dia punya management account. So saya harap para usahawan Melayu ambil kisahlah tentang pengurusan kewangan dalam syarikat masing-masing, kerana itu yang akan menjadikan kita tahu apa kedudukan kewangan kita dan apa yang kita perlukan lagi, apa yang bakal tak cukup, ya, dan apa yang kita perlukan apabila kita rancang untuk membesarkan perniagaan lah, macam tu kan. Okey, jadi nombor 2-nya, nampaknya masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat Melayu, ya, Bumiputera, untuk dapat kemudahan kewangan, ya, bantuan modal untuk berniaga, disebabkan oleh institusi kewangan tu sendiri. Institusi kewangan ni, kalau yang komersial tu, dia sebenarnya bukan tengok sangat apa perniagaan yang kita buat tu. Okay, dia lebih kepada kalau syarikat tu bagus, ya, buat ada untung, ya, dan tak ada masalah, tak bayar loan, sikris bagus, okey, dia bagi, itu saja. Ya, manakala yang berkaitan dengan projek financing, nak dapatkan pembiayaan untuk projek-projek dan juga untuk syarikat nak berkembang, ya, seperti institusi kewangan yang dimiliki oleh kerajaan lah, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, I think like 90% lah, memang mostly 90% of them pegawai yang menguruskan permohonan ni kan, permohonan pembiayaan, dan juga yang meluluskan, yang menjadi komiti kepada proses permohonan pembiayaan ni. Mereka ni semuanya tak ada apa-apa background yang berkaitan dengan keusahawanan, ataupun tak ada kemahiran tentang industri yang usahawan kita tu buat permohonan, ya. Dan so saya rasa bila perkara ni berlaku, memang inilah kebanyakannya berlaku, mereka lebih kepada tengok kepada rekod kewangan, rekod sitos dan sikris, ya. Nah, itu je. Jadi dia jadi macam bank komersial juga kan. Dan akhirnya apa yang usahawan tu perlukan tak dapat lah, tak diluluskan pun. Okey, tu yang kedua. So memang itu sangat masalah besar lah sebenarnya. Kalau dalam pengalaman saya pun sepanjang berniaga selama 20 tahun, 21 tahun, masalah utama adalah orang yang proses permohonan loan kita tu kan, adalah orang yang tak tahu pun tentang apa-apa tentang perniagaan. Itu belum cerita lagi tentang orang yang mengajar tentang orang yang mengajar di universiti-universiti, institusi pensyarah-pensyarah yang mengajar anak-anak kita tentang pentadbiran perniagaan, ya, tentang pengurusan kewangan, tentang business management, human resource management. Mereka pun tak pernah pun bekerja dan bukan practitioner, ya, yang ada pengalaman dalam bidang tu sendiri, ya, semuanya teori. Jadi memang struggle lah usahawan kita, usahawan Melayu kita untuk berjaya kan. So banyak benda dia kena belajar. Dia kena belajar tentang perniagaan yang dia nak buat, industri yang dia nak buat, dan dia kena belajar juga sambil berniaga macam mana nak uruskan perniagaan. Sebab yang dalam yang diajar kat universiti tu tak sama dengan apa yang ada di luar, ya. Sebab itulah consulting services yang macam
power, kalau air, you know. So semua usahawan, semua orang Melayu yang mempunyai kepakaran dalam bidang tu tapi tak mempunyai projek, ya, untuk projek-projek untuk mereka berkembang dan maju dalam kepakaran mereka tu. Jadi syarikat GLC ni lah yang dah kerajaan berikan keuangan, bantuan keuangan, dan juga berikan mereka kelebihan, ya, untuk mendapat projek-projek kerajaan yang besar-besar. So mereka lah yang seharusnya memberikan, ya, peluang kepada SME dalam bidang-bidang itu, dalam bidang yang mereka ada tu, untuk menggunakan skill dan kebolehan mereka untuk berkembang dan support, ya, industri tersebut. Macam tu lah kan. Bukannya syarikat-syarikat GLC ni yang nak membunuh ataupun nak bersaing dengan syarikat SME ni. Sampai ada yang idea daripada SME, syarikat SME kepada syarikat GLC. Syarikat GLC ambil idea tu, buat anak syarikat sendiri untuk buat perniagaan tu dan compete dengan SME yang datang kepada dia asalnya tu kan. So you all sebagai professional yang menerajui GLC ni kan, it is your duty kan, untuk membesarkan masyarakat perdagangan Bumiputera, ya, kelas menengah. Sebab itu telah dimulakan dulu di zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat. So meningkatkan dan membesarkan masyarakat perdagangan Bumiputera kelas menengah ni adalah amat penting untuk diteruskan. Kalau tidak, the ekosistem dalam negara ni, ya, ekosistem ekonomi dalam negara ni akan bermasalah, ya, dan ekonomi rakyat akan juga bermasalah seperti mana yang sekarang lah. Jadi kalau GLC ni, profesional yang meneraju GLC ni hanya mendengar dan memberikan ruang perniagaan kepada kroni-kroni para pemimpin politik kan, ataupun ahli keluarga mereka sendiri saja, ya, semasa mereka menerajui GLC tu, so you are not doing your duty lah. Okay, and that amanah you sebenarnya telah melanggarnya. Okay, so itulah antara perkara yang saya nak sebut lah berdasarkan segala urusan consulting services yang saya buat sepanjang bukan sebulan ni lah, maknanya dah 2-3 tahun kan. Tapi yang sebulan ni yang paling banyak lah saya melihat dan melalui bersama membantu para usahawan medium size, ya, yang menghadapi masalah dengan attitude, ya, professionals yang ada di dalam GLC yang berkaitan dengan institusi perbankan dan kewangan. Begitu juga dengan industri seperti oil and gas, telecommunication, ya. So silalah masing-masing melaksanakan peranan yang telah diamanahkan kan. Kita bukan duduk di situ untuk mengayakan diri kita dan keluarga kita, tapi kita sebenarnya adalah untuk memakmurkan negara serta mensejahterakan ekonomi bangsa Melayu, ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.